Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu dalam siri kuliah yang dibawakan oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Jazahumullahu khairan kathira di atas usaha-usaha yang dilakukan untuk mengajak ahli-ahlinya dan juga masyarakatnya berada dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah kita akan menyambung bacaan kita dari kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan pada pagi ini insya-Allah kita masuk pada cabang iman yang ke-18. Okey, cabang iman yang ke-18. Cabang iman yang ke-18 ni termasuk dalam iman ialah menyebarkan ilmu. Cabang iman yang ke-18 menyebarkan ilmu. Jadi iman ni kita dah sebut dah sebelum daripada ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti kata ada 70 lebih cabang. Ada 60 lebih, ada kata 70 lebih cabang. Yang paling tinggi ialah syahadah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah buang duri ataupun yang menyakitkan dari jalan, dan malu itu sebahagian dari iman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri cerita tentang cabang iman. Maka hari ini kita sambung perbahasan dalam bab ini. Antara cabang iman ialah dalam soal menyebarkan ilmu. Dan perkara ini ada dalam Quran dan juga Sunnah. Apa yang Quran kata? Firman Allah Taala, litubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunah. Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu dan untuk mengajar kaum mereka apabila kembali kepadanya. Baik, dalam dua ayat ini jelas kepada kita adanya perintah dari Al-Quran untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Okey. Dan dalam ayat yang kedua, kalau kita buka ayat yang panjang dia, kalau Nabi tak apalah dia ni, moga dia terima wahyu. Daripada wahyu dia sampaikan wahyu. Kita yang tak terima wahyu ni kena usaha lebih sikit. Macam mana usaha lebih? Sebelum menyampaikan ilmu, kena pergi menuntut ilmu. Sebab tu dalam surah At-Taubah ayat 122 ni Allah dahulukan ayat wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maksud dia wa ma kanal mu'minun, tidaklah wajib atau bagi orang mukmin itu
liyanfiru kaffah, semua sekali nak keluar pergi nak cari ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, kalaulah ada satu kumpulan daripada mereka, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqqahu fiddin, ada satu kumpulan yang belajar agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u, dan mengajarkan kaum mereka apabila mereka kembali. Jadi dalam ayat ni pun jelas kepada kita, orang nak mengajar ni kena dahulunya belajar. Ni penting. Dalam kegairahan kita menyebarkan ilmu, jangan dilupakan perihal mencari ilmu. Kadang-kadang kita tengok ni macam-macam timbul. Sebab apa? Sebab ustaz-ustaz ataupun penceramah-penceramah di meja kuliah kadang-kadang bawa benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Cakap double meaning dalam masjid, jual dalam masjid, hak tak ada ilmu. Ataupun dia menyandarkan sesuatu terhadap agama tanpa ilmu. Dia kata ni Quran kata, ni hadis Nabi kata, ni Allah Ta'ala kata. Dia bantai je, padahal dia tak belajar. Jadi saya tekankan sekali lagi, untuk kita menjadi orang yang menyebarkan ilmu mesti didahului dengan belajar ilmu. Baik, kemudian dalam hadis pula, hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi bi Mina, ala yuballighanna asy-syahidu minkumul ghaib, fala'alla man yuballighuhu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya di Mina. Dalam khutbahnya di Mina, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang-orang yang hadir dari kalangan kamu hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Mudah-mudahan orang yang menyampaikan itu lebih ingat. Mudah-mudahan orang yang menyampaikan itu lebih ingat dari orang yang mula-mula mendengarnya. Jadi ini ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menyebarkan hak kita tahu, kita sampaikan kepada orang yang tidak tahu. Jadi sifat dalam agama ni gitu. Batu berpesan-pesan dalam dari tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr tu, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Ni berpesan-pesan tu maknanya kita nak pesan apa? Pesan tu dengan ilmu. Bila kita pesan, kita menyebarkan ilmu. Jadi orang Islam ni biar dia ni kuat ilmu dia. Belajar ilmu. Ilmu mana yang paling baik, tuan-tuan? Ilmu agama lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah pandaikan dia, Allah fahamkan dia berkaitan dengan agama. Itulah ilmu yang paling baik. Kemudian urusan ilmu, urusan dunia yang membantu agama. Kalau dunia kerana dunia semata-mata tak guna. Dunia untuk membantu agama, itu baik. Kerana yang berkaitan dengan agama inilah yang akan kekal. Yang bersifat duniawi semata-mata, dia tidak akan kekal. Baik. Dan kemudian hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Daud, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya dengan kekang api neraka pada hari
kiamat. Siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya dengan kekangan api neraka pada hari kiamat. Ini ancaman bila orang belajar tapi tak nak mengajar. Bukan sekadar tak nak mengajar tak, dia menyembunyikan ilmu yang dia belajar. Orang tanya dia tak nak jawab, orang tanya dia tak nak bagi tahu, ilmu dia rela dia mati daripada dia bagi tahu kepada orang lain. Seorang sahabat Mu'adz bin Jabal kan, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu wa anna Muhammadar Rasulullah, itu semua habis hadis tu. Nabi kata kabar masuk syurga dia. Besarnya. Anas bin Malik kata boleh tak aku bagi tahu pada manusia? Dia kata tak boleh, nanti manusia jadi malas beribadat. Tapi di akhir-akhir hayat Anas kata kena sampaikan juga hadis ni supaya dia takut dia termasuk dari orang yang menyembunyikan ilmu. So hadis tu sampailah kat kita. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi berkaitan dengan menyebarkan ilmu ada tuntutan, sebelum daripada tu tuntutan juga untuk belajar ilmu. Belajar ilmu. Jangan sembunyi-sembunyi. Kita tahu, kita bagi tahu. Kadang-kadang orang dia tahu kebenaran, masalah dia tahu kebenaran, tapi dia tak nak jujur dengan diri dia sendiri. Dia tutup kebenaran tersebut kerana dia nak bagi nampak selain daripada yang benar itu benar. Dia nak tutup. Maka kita jangan tutup, jangan jadi orang yang sifat tutup kebenaran. Biarlah kita orang yang menyebarkan kebenaran. Walaupun pahit, kita nak kena bagi tahu. Sebab ilmu tu memang segitulah sifat dia. Kalau hak manis-manis ni biasa bawa penyakit. Bawa ubat ni pahit-pahit. Begitulah juga dengan ilmu. Teguran dalam agama ni kalau hak senang, seronok, suka. Tapi kalau kurang pahit tu maknanya tak sempurna lah, tak komplit. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara ungkapan yang ada berkaitan dengan bab ini, syair dan ungkapan hikmah. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Umar ibn Abdul Aziz Al-Umawi rahimahullah, ia berkata, "Man lam ya'udda kalamahu min amalihi kathurat khatayahu wa man 'amila 'bi ghairi 'ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih." Terjemahan, barang siapa yang tidak mengira ucapannya termasuk daripada amalannya, maka banyaklah salahnya. Sesiapa yang beramal tanpa ilmu, nescaya amalan yang rosak lebih banyak daripada yang elok. Ini kepentingan ilmu lah. Jadi kalau orang tu tidak melihat kata-kata yang keluar daripada mulut dia termasuk daripada amalan, banyaklah salah dia. Kemudian kalau siapa yang beramal tanpa ilmu, hak rosak lebih banyak daripada hak elok. Pasal apa? Pasal nak buat amal ni kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka sia-sia. Baik. Diriwayatkan dari Al-Harith Al-Muhasibi, al-ilmu yurithul khasyah waz-zuhdu yurithul rahah wal ma'rifatu turithul inabah. Terjemahan, ilmu mewariskan, bukan mewarisi. Ilmu ni mewariskan. Al-khasyah, makna orang yang tinggi belajar ilmu, dia akan rasa takut kepada Allah. Wazuhdu yurithur raha, dan zuhud mewariskan kerehatan badan. Bila orang dia tu kesan daripada zuhud tu, rehat tubuh badan. Kita ni boleh jadi tak duk sakit tubuh badan ni kurang zuhud. Zuhud macam mana yang menyebabkan kita kurang rehat? Macam-macam nak buat. Di situ nak buat, di sini nak buat, nak makan lagi, nak minum lagi, nak jamu lagi, macam-macam. Akhir sekali tak ada rehat. Hati pun tak tenang. Yang ketiga, wal ma'rifatu turithul inabah, dan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat ke tak? Ilmu mengenal Allah, ma'rifat. Mewariskan pengembalian terhadap Allah.
Jadi ni kepentingan ilmu. Jadilah kita orang yang belajar ilmu dan mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang seterusnya, baca cepat. Diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad, anna man 'amila bi ilmi riwayah waritha ilma dirayah. Banyak pula kata-kata hikmah dia. Banyak hadis. Sebenarnya kalau nak kumpulkan hadis dalam bab menyebarkan ilmu ni sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Tapi dia ambil pandangan-pandangan ni supaya kita boleh menambah kefahaman kita. Kata Ibnu Sa'ad, man amila bi ilmi riwayah waratha ilma dirayah, wa man amila bi ilmi dirayah waritha ilma riayah, wa man amila bi ilmi riayah hudiya ila sabilil haqq. Maksud dia, siapa yang beramal dengan ilmu riwayat, dia akan mewarisi ilmu dirayah. Barang siapa yang beramal dengan ilmu dirayah, dia akan mewarisi ilmu riayah. Barang siapa yang beramal dengan ilmu riayah, dia akan ditunjuk kepada jalan kebenaran. Macam mana? Ini juga galakkan kita kepada kita untuk menyebarkan ilmu dan belajar serta menyampaikan dia. Di sini dia sebut tentang ilmu riwayat. Apa ilmu riwayat? Benda-benda yang datang daripada riwayat lah, hadis, hadis sahih yang gini cerita. Dia akan mewarisi, dia beramal dengan ilmu riwayah tu, dia jaga disiplin dirayah, dia akan dapat ilmu dirayah. Dirayah ni ilmu kefahaman. Faham tentang status hadis, faham tentang ilmu hadis, faham tentang budaya apa tu yang ada padanya hadis. Gitu. Jadi siapa yang belajar ilmu, beramal dengan ilmu riwayah, dia akan dapat dirayah. Barang siapa beramal dengan ilmu dirayah, dia akan mewarisi ilmu riayah. Riayah ni ilmu penjagaan diri. Dan sesiapa yang beramal dengan ilmu riayah, dia akan ditunjuki jalan kebenaran. Okey. Jadi itu antara galakan para ulama dalam bab ni. Yang seterusnya. Okey. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, idza talaba al-'abdu al-'ilma liya'mala bihi kassarahu 'ilmuhu wa idza talabahu bighairi al-'amali zadahu kibra. Apabila seorang hamba menuntut ilmu untuk beramal, ilmunya akan membuatnya rendah diri. Apabila dia menuntutnya selain amal, maka ilmunya akan menjadikan dia semata-mata semakin bongkak. Jadi ini juga perhatian dalam menuntut ilmu, jangan cari ilmu dari selain Allah. Okey. Jangan mencari ilmu dari tujuan selain dari Allah. Sebab kalau dia ni tidak kerana Allah, dia akan jadi bongkak, sombong dengan ilmu dia. Tapi bila dia menuntut kerana Allah, dia sendiri nombor satu sekali tahu ilmu hak dia dapat tu adalah ilmu milik Allah. Dalam apa jua bidang, ilmu ni Allah yang bagi. Melalui siapa dia nak bagi, itu terpulang pada Allah lah. Okay? Tapi dalam bab ilmu agama ni, hanya sumber dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada agama tu pandai-pandai, bolehlah macam-macam. Kita nak belajar ilmu, boleh. Tapi jangan lupa kepada yang paling utama, iaitu agama. Allahu Akbar. Kalau dia selain daripada Allah, dia jadi apa? Dia jadi takabur, sombong, bongkak. Jangan belajar ilmu ni. Kenapa kita nak belajar? Kenapa kita kena belajar ilmu? Kenapa kita nak beramal? Kenapa kita kena beramal dengan ilmu? Boleh tak kita tak beramal tanpa ilmu? Ada je orang yang berjaya tu. Tak ada ilmu mana, tapi okey. Jadi macam mana kita beramal tanpa ilmu? Orang beramal tanpa ilmu, dia tidak akan mendapat kejayaan yang benar. Okey. Dan tujuan kita nak menuntut ilmu tu, nak minta dalil tu tujuan untuk kita dulu, bukan untuk orang lain. Kita minta dalil tu tujuan apa? Supaya kita ni tenang dalam beramal.
Kita yakin apa yang kita lakukan tu benar-benar disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Lepas bila dah dapat ilmu, untuk mengamalkan dia. Bukan sekadar nak kumpul-kumpul dapat CJ, kalau kita bayar, oh aku dah ada sekian. Tidak. Sebaliknya, kita belajar ilmu tu kerana Allah. Siapa yang belajar ilmu tidak kerana Allah akan diwariskan kesombongan. Kesombongan. Ini kita bimbang. Orang sombong ni bila datang kepada dia ilmu, tak serupa dengan hak dia pegang, dia tolak kebenaran. Batarul haq, Nabi kata. Al-kibru ni menolak kebenaran. Orang ajar, dia kata biar betul tu, tapi aku nak pakai ni juga. Sombonglah tu. Sombong dengan ilmu. Dia tak terima kebenaran. Kebenaran tu dia kira apa hak dia ada, apa dia dapat, apa dia faham, itulah dia kebenaran. Tapi sebenarnya tidak. Kita kena tunduk dengan al-haq. Bila Nabi kata, bila Allah Ta'ala kata, bahawa amuk pula kata gini. Kalau betul berdasarkan Quran dengan sunnah, kita kena tunduk. Tunduk kepada kebenaran. Jangan langgar. Jangan. Itu takabur nama dia. Takabur dengan Allah. Takabur dengan ilmu tu. Bahaya. Okay. Allahu Akbar. Mana gini ni? Nampak itu sikit ni. Berat sikit ni. Berat mata. Ni. Diriwayatkan dari Ma'ruf Al-Karkhi, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan, fataha 'alaihi babal 'amal wa aghlaqa 'alaihi babal jadal. Wa idza arada Allahu bi'abdin syarran, aghlaqa 'alaihi babal 'amali wa fataha 'alaihi babal jadal." Apabila Allah hendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba, dia akan membuatnya pintu amal dan dia akan membuka buatnya pintu amal dan menutup pintu perdebat. Jika Allah hendak memberikan keburukan kepada seorang hamba pula, dia akan menutup baginya pintu amal dan buka pintu perdebatan. Jadi menuntut ilmu, menyebarkan ilmu ni jangan sebab nak berdebat, jangan sebab nak menang, jangan sebab kita beramal, kita ngaji ni sebab kita nak tahu hak betul. Hak Nabi kata apa, hak Rasul, hak sahabat buat amal apa. Kita nak cari yang tu, tujuannya untuk diri kita. Supaya bila kita beramal, amal tersebut valid dan diberi pahala. Kita tak say juga, kita tak nak buat kerja amal pernah apa semua sekali. Tak ada pahala. Pasal apa? Sebab dia tidak ikut tu pada. So kita ni bukan tujuan kita nak berdebat. Tujuan nak tambah ilmu. Apa yang ngaji nak tengok orang suta kena tengok semula apa niat dia waktu dia nak menuntut ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dalam riwayat yang seterusnya ni, bukan sekadar tu ahli ilmu ni, saya baca tu makna dia. Siapa yang berasa cukup dengan suatu ucapan ilmu tanpa disertai zuhud dan kefahaman dalam agama, dia akan jadi zindiq. Zindiq ni orang tak ada agama. Ikut suka dia. Hak Islam pun dia bantai, orang yang bukan Islam pun dia bantai juga. Pasal apa? Agama pada dia, hak apa, hak selera dia. Jadi siapa yang belajar ilmu tanpa disertai zuhud dan kefahaman dalam agama, maka dia akan menjadi zindiq, orang tak ada agama. Siapa yang berasa cukup dengan zuhud tanpa disertai kefahaman dan ucapan tersebut, maka dia akan melakukan bid'ah. Sesiapa yang benar cakap dengan kefahaman Islam dan agama tanpa disertai dengan zuhud dan wara', dia akan menjadi fasik. Dan siapa yang dapat melaksanakan semuanya tadi, maka dia akan selamat. Jadi hati-hatilah, hati-hati dalam menuntut ilmu. Kita bimbang juga tuan-tuan yang dirahmati Allah di akhir zaman ni, menuntut ilmu dengan orang salah. Niat betul dah, jumpa orang tu tak betul. Menuntut ilmu dengan niat yang benar, tapi dari guru yang salah. Akhir sekali guru itu ajak bergendang pun dia bergendang, duk menari pun dia menari.
Zikir sambil menari pun dia buat zikir sambil menari. Okey, ikut je. Ikut. Pasal apa? Guru dia. Jadi kita ni antara taufik dalam ilmu ialah dipertemukan dengan guru yang baik. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jumpa guru yang baik. Kalau guru jumpa guru tak baik yang kena goreng pun kita rasa betul dah. Betul ni ayat ni. Rasa betul, tapi tak ada hujah dari Quran, tak ada perintah daripada sunnah. Yang tu tak boleh lagu tu. Okey. Kita kena belajar mengikut panduan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmatinya, annahu marra alaihi rajulun faqila hadha faqihun faqala aw tadruna manil faqih innamal faqihu al-alimu fi dinihi az-zahidu fi dunyahu al-qa'imu ala ibadati rabbih. Pernah beliau Hasan Al-Basri dilintasi seorang lelaki. Lalu ada orang lain memberitahunya ini adalah seorang faqih. Orang lalu orang pun terkata kepada dia, Tok Guru ni orang faqih. Dia betul balik. Dia pun kata, mu tahu tak faqih tu apa? Dia kata, faqih tu ialah orang yang alim dalam agama. Orang yang zuhud terhadap dunia. Dan orang yang mengerjakan ibadah kepada Tuhannya. Okey. Tu orang faqih. Maka Hasan Al-Basri betul balik orang tu. Mu tahu tak, dia orang tu puji, dia ni faqih ni. Kita tanya, mu tahu tak faqih tu apa? Faqih tu tiga benar. Dari sudut ilmu, dia alim. Dari sudut dunia, dia zuhud. Dari sudut ibadat, dia orang rajin ibadat. Yang tu lah faqih. Kalau setakat ngaji yang tinggi, tak, semayang pun tak, baca Quran pun tak, maka dia bukanlah orang yang benar-benar faqih dalam ilmu. Okay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang seterusnya diriwayatkan dari Malik bin Dinar, dia berkata, qara'tu fit Taurah innal ilma idza lam ya'mal bi'amali zallat mau'izatuhu fil qulub kama yazillul qataru minas safa. Terjemahan dari Malik bin Dinar kata, aku telah membaca dalam Taurat, apabila seorang alim tidak beramal dengan ilmunya, maka nasihatnya akan hilang dari hati manusia seperti titisan hujan jatuh dari batu yang licin. Macam kita agak mencurah air di daun keladi ya. Orang yang berilmu tapi tidak amal ilmu dia bagai mencurah daun keladi. Air ada tapi tak lekat. Orang ngaji penuh rajin, ramai peminat tapi tak istiqamah, tak follow lama. Pasal apa? Nabi kata orang yang disebutkan dalam riwayat Malik bin Dinar ni, kalau baca Taurat dia kata dalam tu tulis orang yang alim tapi tak beramal, maka dia ni tergelincir. Okay. Tapi kalau dia dia adalah peringatan tergelincir. Kemudian kalau dia kata apa-apa pun sesuatu dalam bab agama seperti mencurah air di daun keladi. Siapa orang tak ambil ilmu daripada dia, rugi lah. Jadi syarat nak jadi ilmuwan, tadi kita kata mesti belajar dulu. Ni tambahan lagi makin moden ni bukan sekadar kena faham dulu, bukan sekadar kena belajar dulu, kena amal juga dulu. Belajar, faham, amal, baru boleh royak orang. Supaya pagi tidak tadi cakap tak serupa bikin. Yang seterusnya diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Daud, beliau mendendangkan syair untuk diri sendiri, man ghassada wa bisyurbil ma' addatahu fa kaifa yasna'u man qad ghussa bil ma'. Maksud dia, siapa yang tercekik, dia merawat dengan meminum air atas tempat tercekik. Lalu bagaimana pula orang yang tercekik dengan air dia sendiri? Ni kejahilan lah. Orang tak boleh tolong ni. Kalau orang cekik ni dia boleh minum air tak apa. Masalahnya orang cekik dengan diri sendiri ni,
orang sombong dengan ilmu. Dia berasa dia dah cukup dah, sehingga tak perlu kepada nasihat orang lain. Okey. Diriwayatkan dari Uthman Al-Hiri Az-Zahid, dia kata, wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bituqa tabibun yudawi wa tabibu waridu. Orang yang tidak bertakwa menyuruh manusia supaya bertakwa, ibarat perawat yang merawat sedangkan penyakit itu sakit. Anaknya ambillah kesempatan pada waktu dia masih ada ni, ataupun ambillah kesempatan dalam belajar ni daripada orang-orang yang benar. Kerana apa? Kalau orang yang tak benar suruh orang bertakwa, dia sendiri pun tidak, maka dialah ibarat orang yang sakit nak merawat orang sakit. Baliknya kita kena jumpa doktor. Kita jumpa orang sakit, ni doktor tu sendiri sakit dah. Sudah. Sakit demam biasa tak apa, tapi takut sakit tu dalam masalah ilmu agama. Doktor nak merawat orang sakit, kena dia tu sihat. Dalam agama berlaku tu juga, nak bagi nasihat kepada orang, kena dia beramal dengan ilmu dia. Kalau dia tak beramal dengan ilmu dia dan dia bermasalah daripadanya, maka dia kira orang yang sakit merawat orang yang sakit. Cuma lah ni banyak orang bermudah-mudah dalam masalah itu. Tak ada yang belajar lagi, dah mula dah nak merawat. Begitulah juga, tak ada nak belajar lagi, dia mula cakap-cakap tentang agama di medan-medan sosial. Akhirnya dia orang angkat jadi ustaz, padahal dia tak ada apa-apa. Sama-sama kita mohon kepada Allah agar diberi taufik untuk menuntut ilmu dan beramal, dan minta perlindungan dengan kemuliaan zatnya daripada dibiarkan olehnya sifat tamak dan panjang angan-angan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab menuntut ilmu ni sangat-sangat penting lah. Termasuk iman yang utama juga ni sebenarnya. Sebab kita nak pergi buat cabang-cabang keimanan lain, kena dengan ilmu. Bukan kata-kata kita buat lebih kurang macam tu je. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk mencari ilmu. Dan sebagaimana yang kita dah baca tadi, carilah ilmu yang benar, carilah ilmu yang bermanfaat dari orang-orang yang benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kira keuntungan duniawi semata-mata, sebaliknya kita carilah redha Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya nak rasa kena berhenti sini hari ni. Kita berhenti dulu sini hari ni, kita dapat satu cabang iman. Terima kepada hadirin ataupun yang para pendengar sekalian, masih lagi agak tidak fit sepenuhnya setelah daripada kita travelling malam semalam. Jadi insya-Allah kita berhenti sini dulu untuk kali ini, pada 21 bulan 6. $20 pula. Okey. Jadi kita berhenti situ dulu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.